Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Solat Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Ziana Yof dan juga Ustazah kita Siti Rahmah Syahbudin. Baiklah Ustazah, saya sebenarnya nak jual laptop ni sebab dah tak pakai. Ustazah nak beli tak? Molek sangatlah tu Lukman. Ustazah main tengah cari laptop untuk anak Ustazah. Cantik. Jadi kira jadi Ustazah, saya jual, Ustazah transfer. Boleh duitnya? Belum dulu Lukman. Kena ada akadnya. Oh, nak ya jual ke? beli ni. Ya. Akad? Akad macam mana tu Ustazah? Meh Ustazah ajar. Okey, cantik Ustazah. Silakan. Meh, sini. Dengan sini murid-murid ya. Okey. Kita pergi kepada akad dalam muamalat Islam. Okey. Akad. Tadi kita dah bincang muamalat Islam tu apa. Sekarang kita pergi pula. Dalam muamalat Islam ni, murid-murid semua, dia ada. Kita nak menghalalkan kita punya transaksi muamalat Islam tu, dia mestilah disimpul dengan akad. Akad ni dalam dari sudut bahasa maksudnya ikatan ataupun simpulan, sama saja. Ya, dari sudut istilah, maksud akad ialah ijab dan qabul. Ijab maksudnya beri, qabul maksudnya terima. Ya, ijab, qabul, ya, beri, terima dalam urusan perniagaan dan kewangan. Ya, akad ni dia macam-macam. Tapi kalau dalam muamalah Islam, dia mestilah dalam urusan perniagaan juga yang melibatkan kewangan. Ya, okey. Rukun akad muamalat Islam. Jadi dalam akad dalam muamalat Islam ni, dia ada rukun. Rukunnya banyak. Ini dia rukunnya. Yang pertama, dia Ustazah bahagikan kepada ni, ya. Awak kena perhatikan. Ya. Pertama, dia ada pihak yang berakad. Pihak yang berakad ni dia ada dua pihak. Dia mesti ada dua pihak. Yelah, kalau Lukman, kalau seorang-seorang, siapa nak jual, siapa nak beli, siapa nak sewa, siapa nak terima sewa. Betul, kan? Ustazah. Siapa nak gadai, siapa nak pegang gadai, kan? Dia mesti libat dua pihak, ya. Dia ada penjual, dia ada pembeli. Okey. Rukun akad yang kedua, sesuatu yang diakadkan. Mesti adalah bendanya apa? Bendanya apa? Dan sesuatu yang diakadkan ni, dia ada melibatkan harga, dia ada melibatkan barang yang diakadkan. Manakala rukun yang ketiga adalah sirah. Ya, sirah tadi adalah lafaz. Lafaz ataupun bahasa badan pun kita guna, kita boleh terima juga. Ya, kita terima sebagai lafaz. Faham? Ya, walaupun kita tak guna suara. Ya, tulisan juga kita terima sebagai sirah. Ya, yang penting ada unsur ijab, beri, dan unsur qabul, terima. Ya, okey. Itu rukun. Jadi setiap rukun ni kita ada semua sekali ada 9. Ada 9 rukun, ya. Ada 9 rukun. Setiap rukun ni dia ada syarat untuk mengesahkan akad itu berlaku, ya. Syarat akad pihak yang berakad. Pertama, penjual dan pembeli mestilah baligh. Dua-dua pihak ni mestilah baligh. Maksudnya untuk penjual dan pembeli ni dia mestilah baligh tu maksudnya capai umur. Tapi jadi maksudnya kanak-kanak tak boleh ke menjual dan membeli? Kita kalau untuk kanak-kanak ni dia tengok dia punya item. Contoh kalau setakat gula-gula seposen, ini ikhtilaf ulama. Kalau gula-gula seposen maksudnya itu barang kanak-kanak yang dia maklum, dia tidak ditipu dan barang tidak memudaratkan, maka gula-gula seposen tu sikit, maka dia diterima. Tapi kalau contoh beli rumah, memang tak boleh lah. Kan, beli rumah. Even contohnya macam beli pakaian, beli makanan yang contohnya nasi campur dekat gerai, itu dia tak diterima, tak boleh. Dia mesti baligh, capai umur. Yang kedua mesti berakal. Supaya ini untuk mengelak supaya dia tidak ditipu. Betul. Supaya dia tidak ditipu. Jadi kedua-dua pihak mesti berakal. Dan yang ketiga, mampu memelihara dan mengurus hartanya. Siapa sebenarnya orang yang mampu memelihara dan mengurus hartanya ni? Jadi ni kalau kita senang nak faham ialah mereka yang tidak diisytihar bankrupt oleh negara. Jadi orang yang diisytihar bankrupt oleh negara, mereka ni tidak mampu memelihara dan mengurus hartanya. Itu yang kita senang fahamlah, ya. Okey, syarat pihak yang berakad yang kedua ialah melibatkan dua pihak. Dia mesti dua pihak. Ya, ialah macam saya cakap tadi, kalau seorang-seorang, satu pihak je tak berlakulah, ya. Tak berlaku muamalat. Dan yang ketiga, bebas membuat pilihan. Jadi misal kata ada orang paksa Lukman beli kan, letak pisau kat sini.
Beli juga. Beli baju ni Luqman. Luqman pun belilah. Sah tak akad tu? Tidak sah. Tidak sah akad tu ya. Okey. Syarat akad yang kedua, perkara yang diakadkan. Yang pertama, mestilah wujud ketika akad berlaku. Harganya ada ketika akad berlaku, barangnya ada ketika akad tu berlaku. Ya, jadi kalau macam burung liar di udara tadi kan, memang tak ada kan. Memang tak jadilah, tak sah ya. Barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal. Ingat, halal. Jadi barang-barang yang tak halal, barang tu dicuri, tak halal, tak boleh, tak sah. Betul. Walaupun dapat duitnya, tak halal lah jadinya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Contohnya rumah kita tengah direnovasi. Nak sewakan. Rumah tak siap lagi direnovasi ni. Saya dah sewakan bulan ni. Sah tak dia punya akad? Tak sah. Sebab kita belum boleh serahkan lagi rumah tadi. Ya? So, tak sah. Okey? Kemudian syarat akad yang ketiga adalah sirah. Sirah iaitu lafaz. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Sirah ni dia mesti ada dua bahagian. Mesti ada lafaz ijab dan mesti ada lafaz qabul. Kalau tak, dia tak sirah namanya. Ya? Okey, lafaz ijab dan qabul ni dia mestilah sepadan. Selari. Apa contoh dia? Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga RM100. Ahmad membalas ya. Kalau ya tu maksudnya dia lah setuju. Tak bolehlah nanti Ahmad kata, apa hal pula? Saya nak beli 80. Dah awak cakap ya tadi, maksudnya setujulah. Kan? Betul. Tak boleh, dia tak bolehlah argue pula kan. Betul. Lepas tu tak boleh ya. Jadi kalau misal kata Ahmad kata tidak, tak boleh. Selagi dia tak sepadan, lagi itu tidak sah. Ya. Okey. Syarat yang kedua, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikat. Dia tidak diikat dengan syarat tertentu. Contoh syarat, Abdullah menyatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi, masa Abdullah cakap ni, ya, sebab ada perkataan ni, Ustazah merahkan ni. Maksudnya tet lah tu. Tak boleh. Ya, apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Walaupun nanti dia sambung pelajaran ni dia jual, dia kena buat akad baru. Tak boleh. Ya? Okey, syarat yang ketiga, lafaz ijab dan lafaz qabul mestilah dalam satu pertemuan. Ya? Dia tak boleh, Ustazah cakap, saya jual, nanti saya jual esok lah ya. Tak boleh. Ya? Dia kena satu pertemuan. Ya? Okey. Sampai dah kita ke ujung dah. Ya? Okey, jelaskan hukum dan alasan bagi situasi ini. Ikmal dipaksa untuk menyewa kereta tersebut bagi memudahkannya pergi ke majlis convocation-nya. Siapa nak jawab? Okey. Siapa tahu jawapannya? Okey, Radi. Silakan. Hukum dia adalah tidak sah. Tidak sah. Sebab alasannya? Alasan dia sebab penyewa kena bebas buat pilihan dan bukan dipaksa. Kan, sebab dah jelas-jelas letak dipaksa kat sini. Kan tadi penyewa mestilah bebas membuat pilihan. Jadi akad ini tidak sah. Sangat bagus Radi. 2 bintang untuk Radi. 2 bintang. Tahniah Radi. Soalan seterusnya. Farah mengambil upah atas perkhidmatannya menggubah surprise gift. Surprise gift ni boleh perkhidmatan halal ke tak halal ni, surprise gift ni. Alamak, siapa tahu? ni bagi hint pula. Okey, silakan. Okey, jadi perkhidmatan mengubah surprise gift ni adalah sah sebab perkhidmatan yang halal selagi barang yang digunakan adalah barang-barang yang halal. Sebab hukum asas sesuatu perkara itu adalah harus selagi tak ada campur dengan perkara yang haram. Sangat panjang jawapannya. Nasib baik betul. Ya, alhamdulillah betul. Jadi asal sesuatu perkara tu memang harus selagi dia tidak dicampur dengan benda-benda haram. Kecuali surprise gift tu tadi dicampur dengan benda-benda yang haram, contoh arak, dadah, tu memang jadi bendanya jadi haram. Ya, selagi dia harus macam surprise gift macam coklat, buah, semua tu harus saja halal ya, sah. Okey. Berapa ganjaran Ustazah untuk ni? 2 bintang. 2 bintang. Terbaik. Ustazah ni nak cepat je. Okey. Faris yang berumur 8 tahun membeli sepasang baju di pasar raya tanpa ditemani oleh orang dewasa. Siapa nak bagi hukum? Okey, Haziq.
Baiklah, hukum tidak sah. Sebab apa? Sebab pembeli mestilah telah mencapai umur balik. Apa tanda dia tak balik kat situ? Umurnya 8 berumur tahun. 8 tahun. Kan 8 tahun ya. Jadi tidak sah kerana pembeli mestilah umur balik ya. Okey. Berapa ganjaran Ustazah untuk ni? 2 bintang. 2 juga. Okey. 2 bintang. Okey, kita boleh bagi satu soalan lagi ke? Boleh, silakan Ustazah. Okey, dalam satu transaksi jual beli, pembeli berkata, "Saya beli sebungkus makanan ini dengan harga RM5." Lalu penjualnya berkata, "Saya jual dengan harga RM7." Apakah jawapannya? Okey, siapa tahu? Okey, Hesa. Silakan. Jadi hukumnya tidak sah. Lafaz ijab mestilah sepadan dengan lafaz kabul dalam sirah akad muamalah Islam. Jika harga jual ialah RM7, maka harga beli mestilah RM7, bukannya RM5. Kan? Ni 5, 7 pandai-pandai. Jadi orang ni kan tak tahulah siapa yang merubah harga tu ya. Okey, tapi kalau dah tak selari maka tidak sah ya. Okey Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini Ustazah? Alhamdulillah, saya melihat murid-murid saya pada hari ini sangat cemerlang. Dalam skala 10, saya memang bagi mereka 9. 9? Yeah. Terbaik, tepukan untuk diri sendiri. Dan kita pun sekarang ni, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah? Saya sangat berharap Luqman, pembelajaran sesi pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid di studio dan di rumah dapat menyatakan maksud muamalah Islam dengan betul, menyatakan dalil mengenai muamalah Islam dengan betul, menjelaskan 2 matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam dengan betul, menerangkan 2 kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam dengan betul, menghuraikan 2 perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional dengan betul, menerangkan 2 unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam dengan betul, menyatakan pengertian akad dalam muamalah Islam dengan betul serta menjelaskan rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam dengan betul. Terima kasih Ustazah. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Murid-murid semua boleh dapatkan latihan pengukuhan di portal Delima KPM. Portal Delima. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Siti Rahmah Syabudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Norziana Ayuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur, juga kepada murid-murid dalam talian dan kepada anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.